Sembahkan kepada Allah lah kamu beribadah dan jadilah di kalangan orang-orang yang bersyukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, kepada tuan-tuan yang berada di rumah, apa khabar? Sihat sejahtera. Kami doakan hari ini saya bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya, terus ceria kita ya. Lebih kurang Ustaz ya. Lebih kurang Ustaz. Susah nak cari baju selain biru ni ya. Okey dan harapnya dengan hari ini, suasana hari ini ceria kita di penghujung Ramadan ini Ustaz ya. Makin penghujung ya, tetamu dah nak balik ya. Biasanya tetamu nak baliknya ada dua Ustaz. Ada orang kata pergi ya, ada orang kata nanti ya. Kalau katakan boleh, kitalah orang yang kata nanti. Tetapi yang pastinya kita bukan hamba Ramadan, kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terus beribadah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Allah, syukur kerana Allah mengurniakan kita 30 hari ataupun 29 hari ini bulan diturunkan Al-Quran, dan tandanya kita bersyukur itu kita raikan dengan Quran Time pada Ramadan, dan kita akan teruskan insya-Allah selepas bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini Ustaz ya, kita berada pada siri yang keempat. Siri keempat Ustaz. Bahagian yang keempat, bahagian akhir surah Az-Zumar. Surah geng rombongan ya, cekiah yang ikhlas ya. Kita tak nak jadi cekiah yang banyak membawang ya, yang banyak sombong kepada mesej kebaikan. Dan pada hari ini, kalau sebelum ini pada siri yang ketiga, ada bahagian yang penting Ustaz ya. Sebenarnya rombongan ikhlas ni tak semestinya orang tu sempurna hidupnya ya, tak pernah buat salah ya. Yang tak pernah buat salah itu malaikatlah ya. Tapi kita ini memang ada kadang-kadang melampau, bukan kadang-kadang, banyak kali melampau batas. Tetapi Allah memberikan pada ayat 53 itu panduan bagi tuan-tuan, bagi saya, terus kita baca dan sedar bahawa ya Allah, aku ini ada masa melampau, melangkau daripada peraturan-Mu ya Allah. Tolong ya, kami ingin wa anibu, kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini insya-Allah kita meneruskan, kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tarmizi. Saya Masya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Tuan Fazrul, khususnya yang saya kasihi lagi saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, adik-adik, abang-abang, kakak sekalian, yang selalu saban hari tak putus-putus bersama dengan Malaysia Quran Time. Jadi kita nak mulakan bacaan kita pada hari ini dengan surah yang kita selalu baca dalam solat kita, iaitu surah Al-Fatihah. Antara perkara yang perlu diperhatikan pada hari ini, iaitulah kita kena hati-hati apabila menyebut huruf ha. Semalam kita kongsikan ha pedas, hari ini ha simpul pula. Ha simpul. Letak dia dekat mana dalam rongga kerongkong kita ni Ustaz? Ha terletak di pangkal Ustaz. Di pangkal halqum kita ni. Jufiah ya. Jufiah betul. Dia pangkal ni. Jadi jangan tertukar dengan ha pula, ha kat tengah. Jadi ha bawah, ha. Ada setengah tu panggil ha dada. Ha dada, ha tu kan. So dekat mana ketawa tu ha tu kan. Sebab penting, sebab ayat yang nanti kita akan baca ihdina tu Ustaz. Sebab ada orang tukar dengan ihdina. Tu bahaya. So kena make sure betul-betul pastikan huruf ha simpul tu tepat insya-Allah. Jom kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Itu daripada surah Al-Fatihah, Ustaz ya. Untuk kita sama-sama kita ambil pelajaran daripada surah ini berkaitan dengan betapa pentingnya Allah dalam kehidupan kita, ketauhidan kita, dan juga ada kaitan dengan ketauhidan dalam ibadah kita ya. Kehambaan kita itu perlulah khalis. Itulah intipati daripada surah Az-Zumar. Dalam surah Fatihah kita baca iyyaka na'budu, padamu ya Allah kami beribadah, kami menjadi hamba. Dan di dalam surah Az-Zumar yang kita belajar daripada siri pertama, kedua, ketiga hinggalah pada hari ini, Allah nak memberitahu kepada sahabat ya di Mekah itu bahawa ibadah itu perlulah dibersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada, dan tidak semestinya berhala yang daripada batu tersebut, tetapi kadang-kadang berhala itu dalam diri kita yang membatu, Ustaz ya. Yang keras, yang kadang-kadang kalau ayat yang ke 59 yang kita baca semalam, pertama mendustakan ya, mengatakan Quran ataupun Allah ni tak berapa relevan dalam hidup saya, ataupun sombong ya, wastakbarta wa kunta minal kafirin, jadilah orang-orang yang kafir ataupun yang kufur, menutup kebenaran walaupun biji benih dah ada tetapi dia tutup misalnya. Jadi akhirnya bila tutup itu tak nampak, dan kalau dia tutup pula dengan bukan sekadar tutup dengan tanah ya, kalau tutup sampai dengan apa Ustaz, dengan batu ke apa ke, habislah potensi tersebut. Khawatir nanti dia bersama dengan batu ya. Kalau kita tengok surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara ya, kita nak elakkan. Jadi mari kita tengok sinopsis apakah yang kita akan baca pada hari ini. Bermula ayat 60 hingga 66, muka orang kafir bagaimanakah yang menidakkan, yang sombong ini dekat akhirat, macam mana bentuk rupanya. Kita tengok sama-sama insya-Allah. 67 hingga 70 kita akan melihat bagaimana peristiwa kiamat yang pasti berlaku ya, yang pasti akan mengejutkan semua orang, dan kita nak melihat suasana tersebut. Dan seterusnya kita akan melihat dua kumpulan rombongan Ustaz ya. Rombongan apa? Cik Kiah ke? Cik Kiah ni famous sangat ni ya. Rombongan Cik Kiah yang bermasalah ya. Itu yang pertama Allah mulakan, tapi yang keduanya rombongan yang Cik Kiah juga ya. Cik Kiah yang ikhlas, yang berjaya mengambil panduan daripada surah Az-Zumar. Moga-moga kitalah di kalangan individu tersebut. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, jom muka surat 465 ya, kita sama-sama membaca ayat 60 hingga 66 dipimpin oleh Ustaz Tan. Insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita mula bacaan kita tuan-tuan dan puan-puan pada ayat yang ke-60 sebelum tu Ustaz nak baca satu sahabat kita di Facebook Ustaz. Puan Hasnah Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua rasa sedih pula sebab Ramadan akan berlalu pergi. Masya-Allah. Semoga Quran Time ataupun Malaysia Quran Time kekal sebagai penawarnya. Masya-Allah sah. Ya, kita doakan Al-Quran lah maksudnya, subhanallah ya. Kita apa pada PKP ni masjid kena ambil balik semula ya. Kaabah ataupun Mekah tu Allah ambil sekejap. Betul. Ya, beberapa benda yang ambil sekejap, tapi kali ini PKP ini Allah bagi Quran betul-betul. Ya, itu istimewa. Itu istimewa. Harapnya lepas ni Quran kita ambil betul-betul. Masjid, Kaabah apa sebagainya Allah kembali balik dengan semangat roh yang benar-benar datang daripada penciptanya sendiri. Masya-Allah. Tarbiyah betul Tarbiyah betul. Masya-Allah Okey. Baik, insya-Allah kita nak baca sekarang ayat yang ke-60 hingga ayat ke-66 dalam surah Az-Zumar ini di muka surat 465. Jadi saya nak mula dulu baca dengan Taranum Hijaz insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم
لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 60 hingga 66 Ustaz ya. Saya membacakannya dengan amat bagus sekali. Hijaz tadi Ustaz ya. Hijaz masya-Allah ya. Dan sebenarnya nak maintain suara tinggi begitu Ustaz ya memang kena banyak persediaan ya. Betul Ustaz. Ini apa tips Ustaz? Boleh kongsi tak dengan penonton? Antaranya ini saya Ustaz. Kalau macam saya memang saya akan saya agak kalah sikit dengan ais. Minuman berais-ais ketul tu kan. Jadi saya memang jarang minum minuman berais lah. Kalau air dalam freeze dalam peti tu okey lagi. Yang ais yang ketul tu memang saya tak boleh. Tak boleh. Sebab saya mudah batuk. Kalau ais tu buat dekat rumah sendiri, okey, tak boleh. Boleh tapi tak boleh kuantiti yang banyak. Tak boleh banyak. Jadi sensitif ya. Itu kalau saya lah. Ada setengah-setengah kori-kori yang lain dia tak ada masalah. Dia berbeza-beza. Jadi antara juga latihan Ustaz untuk suara ialah kena selalu lontarkan suara tu. Kadang-kadang kita baca lillah kana ja'atka ayatin fakadzzabat biha. Tak boleh macam tu. Jadi kita kena lontarkan suara kita. Itu je punya latihannya tu ya. Masya-Allah. Saya ni sama ada ais ke tak ada ais ke memang tak boleh tu kan pasal gitu, dia pasal belum lontar lagi Ustaz ya. Jadi kalau lontarkan. Saya dengan Ustaz Tirmizi sadaqallahu alazim. Sadaqallahu alazim ya. Itu sebabnya kalau Ustaz Tirmizi ada orang cakap kalau ikut Ustaz Tirmizi baca tu dah sampai dia dah jatuh kan masih Ustaz Tirmizi masih maintain lagi kan. Itu nafas subhanallah. Nafas ya. Nafas yang panjang ni satu anugerah juga. Macam saya tak panjang sangat nafas. Tapi tak pendek taklah pendek sangat. Pendek ya. Itu nafas. Itu jangan pendek umur tu bahaya. Pendek nafas okey. Kalau macam pernafasan pula Ustaz, dari segi pemakanan penting. Maksudnya sebelum kita nak mengaji tu kalau boleh kita jangan terlalu makan banyak sangat. Jadi macam bulan Ramadan ni latih kita Ustaz. Kalau kita makan terlalu banyak nanti tarawih belum bismillah lagi dah. Kalau makan durian pula buka puasa? Lagi. Itu sebabnya alhamdulillah dapat sikit kan. Okey, alhamdulillah dapat sikit. Tapi kalau lepas Ramadan dapat banyak tak apa. Insya-Allah. Masya-Allah. Baik, daripada ayat 60 hingga 66 sebentar tadi Allah bercerita tentang hari kiamat itu apa berlaku kepada orang yang mendustakan Allah, wajahnya menjadi hitam. Itu sebabnya kalau kita tengok barang-barang kosmetik Ustaz ya, tak ada barang kosmetik untuk jadi hitam kan. Pasal orang tahu bahawa jadi hitam ini bukan sekadar tak cantik tapi dia lambang kepada apa? Lambang kepada kehinaan. Ya, Allah beritahu di sini bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri. Jadi orang yang sombong ini walaupun dia hebat di dunia ini ya, dia mungkin tahap CEO, ada master PhD, tapi bila dia sombong sahaja, dia memandang kecil pada Al-Quran. Itu tandanya. Bukan maksudnya dia sombong mesti kena berlagak depan orang ramai, tapi kalau katakan Quran dia ambil paling hujung,
ataupun tengoklah masanya ya, bila diingatkan balik bahawa setiap orang asrafu, dia rasa bahawa saya okey je, saya tak terlibat dengan yang melampau-lampau ni untuk orang lain. Ya, bila kita banyak mengecilkan kebenaran, dan kebenaran paling besar adalah al-Quran. Nauzubillah min zalik ya, sebenarnya Allah beritahu kat sini wujuhuhum muswaddah ya. Dan siapakah lagi yang paling teruk sekali ya tempat tinggalnya, mathwan ini mathwal lil mutakabbirin, ini maksudnya tempat tinggal generasi demi generasi. Jadi maksudnya dia akan jumpa Pak On. Tahu Pak On Ustaz? Pak Firaun. Itu namanya gelaran baru bagi nama manja dia ya. Jadi Pak On dengan Qarun yang ni semuanya generasi demi generasi. Kalau ada orang kata bahawa saya rindu sangat nak jumpa orang lama, tempat yang teruk itu namanya adalah Jahannam. Nauzubillah min zalik. Ya. Jadi ini penggunaan perkataan mathwa di dalam al-Quran ni kebanyakannya adalah untuk generasi demi generasi yang tak baik. Yang tak baik. Adalah satu dua penggunaan yang sedikit berbeza, tapi itu balasannya. Dan bagi orang takwa macam mana? Ya, bagi tuan-tuan yang baca al-Quran, yang bila diingatkan pada Allah sensitif sangat kan. Kita nak ambil peluang. Ada orang kata tak apa, Quran time ni saya boleh buat sendiri kan. Saya boleh baca sendiri. Tetapi bagi tuan-tuan rasa tak apalah, yang lain boleh buat sendiri. Tapi saya rasa saya nak ambil kesempatan ini. Allah kata apa? Allah menyatakan orang bertakwa akan diselamatkan, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Istilah bimafazatihim itu maksudnya daripada perkataan fauz, kejayaan. Jadi Allah selamatkan, bukan sekadar Allah selamatkan ke tepi saja. Macam ada katakan ada api, Allah ketepikan, bukan. Allah ketepikan terus masuk ke syurga. Ya, pasal apa? Pasal lihat kepada neraka itu sendiri pun, kelang kabutnya apa sebagainya, Ustaz ya. Itu pun sudah ni lebih kurang. Kalau kita pergi hospital, kalau ramai sangat kes emergency, kita tengok kes tu, kita tak terkesan, tapi kita tengok pun dah stres. Jadi kalau ada orang contohnya diselamatkan pergi terus ke hotel 5 bintang, itu memang satu anugerah yang Allah berikan. Tidak akan dia rasa buruk ataupun rasa keburukan, walahum yahzanun, tak ada rasa sedih. Ya, ini ganjaran daripada Allah yang menjadikan setiap sesuatu tempat kita tawakal. Menarik perkataan daripada ayat 63 ini, dalam hadis ada cakap, Sayyidina Osman bertanya tentang istilah lahu maqalidus samawati wal ardh. Sebenarnya Nabi ada memberitahu amalannya apa, kunci kepada langit dan bumi ini ada zikir ya Ustaz ya. Dalam hadis, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi walhamdulillahi wa astaghfirullahilladzi la ilaha illa huwal awwal wal akhir wal-zahir wal-batin yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dapat baca ni, satu riwayat mengatakan 100 kali sehari ada 10 faedah. Yang pertama, dosa diampuni, terlepas daripada neraka, 2 orang malaikat dilantik memelihara siang dan malam, ada 10 ya. Tapi yang hujung hari itu permohonan keampunan bagi 70 orang saudaranya akan dimakbulkan. Allahuakbar. Maqalid biasanya miftah kan, kunci, tapi kat sini maqalid itu sampaikan Saidina Osman pun bertanya, Nabi menjawab dengan hadis tersebut. Amalan yang tuan-tuan di rumah ya, nanti bolehlah cuba cari dekat internet, istilahnya kunci langit dan bumi. Ya. Jadi bagi orang tak tahu, kalau dalam hal ini orang-orang yang kafir itu tak tahu perkara ini, jadi mereka ni rugi. Ya, mereka rasakan zikir ini tak ada apa-apa, tapi sebenarnya zikir ini menyebabkan kita jadi positif, mengikhlaskan diri sebagai seorang hamba ya. Dan seterusnya kalau kita tengok di dalam ayat ini, pada ayat 65 Nabi cakap bahawa saya dah diberi wahyu. Kalau saya tak gunakan wahyu ini, sebenarnya amalan kamu ini kalau tak ikut wahyu, layah batanna. Ya, maksud layah batanna ni macam kambing Ustaz ya. Kalau dia gemuk, tapi sebenarnya dia gemuk tu pasal dia keracunan. Jadi amalan orang yang tidak kembali pada Quran, dia nampak macam gemuk dia punya amalan, tapi rupanya kambing racun. Kosong dia. Ya, sakit. Ya, dan Allah cakap sekali lagi, rugi. Ya, wala takunanna minal khasirin. Jadi marilah sama-sama kita menjadi hamba yang betul-betul beribadah pada Allah, jadi hamba yang bersyukur. Macam mana kita nak membina perkara ini? Kita teruskan ayat yang ke-67 hingga ayat yang ke berapa Ustaz? 67 hingga 70. Masya-Allah. Ya, silakan Ustaz. Ustaz sebut syukur tadi Ustaz. Ada sahabat kita di Facebook satu pantun Ustaz. Oh, pantun. Pantun syukur Pantun syukur ni Hajah Masbah Kawi. Okey. Pepantun dia kita dengar Ustaz Kelapa tua dibelah-belah. Kelapa pula. Kelapa ya. Muda kita betul. Kelapa tua dibelah-belah. Sudah dibelah lalu dikukur. Okey. Kukur
Sungguh banyak nikmat Allah. Sifat mulia selalu bersyukur. Selalu Maksudnya ada bersyukur. Kita gesaanlah kepada Gesaan. kita untuk kita bersyukur. Dan ayat yang kita baca semalam pun banyak cerita pasal syukur juga. Bersyukur menjadikan orang yang ikhlas, orang syukur. Baik. Jadi kita nak sambung bacaan kita sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, pada ayat yang ke-67 hingga ayat 70, masih lagi di muka surat 465 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 67 hingga 70 ini menjelaskan kepada kita tentang peristiwa hari akhir Ustaz ya. Bila bercakap tadi tentang orang-orang yang ikhlas dengan yang sombong ya, hamba yang sombong, maka Allah kata pada ayat yang ke-67 itu, dan mereka tidak mengagungkan Allah ya sebagaimana sepatutnya, padahal keseluruhan bumi di dalam genggaman Allah SWT. Maksudnya Allah berkuasa dan Allah menggulungkan ya, maksudnya itu yang berlaku nanti kan. Kalau dalam surah At-Takwir itu Allah akan menggulungkan langit. Lebih kurang kalau kita sekarang ni Ustaz ya, berada di atas kapet kena gulung. Kalau kapet tu kita gulung kita boleh lari kan. Tapi kalau bumi ni langit Allah gulung. Nak lari mana kan? Kita pun tergulung sekali dalam itu. Dan ini adalah peristiwa yang bagi setengah orang dia kata betul ke? Kan? Dia bila dia cakap dia betul ke itu, Allah cakap wa nufiha fi sur, bila sangkakala ditiup mati semua. Itu sangkakala yang pertamalah ditiup oleh Israfil, dan kemudian ditiup sekali lagi maka semua bangkit. Ya. Jadi peristiwa tadi kan kita cakap pasal kematian kan. Bab mati ini sebenarnya semua orang takut. Ya, betul. Ya, semua orang takut, tetapi kalau seseorang itu ada nur daripada Allah, ya. Jadi kematiannya itu semua orang akan lalui, tetapi sama ada dia kerana sakit ke apa sebagainya, dia tahu bahawa bukan hidup ini segala-galanya. Ustaz ya, dan itu yang Allah beritahu dalam ayat 70 ataupun 69. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Subhanallah ya. Bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhan. Masya-Allah. Cahaya Tuhan ya, ada yang letak terjemahan cahaya keadilan Tuhan. Tapi sebenarnya kalau ayat 22 Ustaz ya, kita dah baca sebelum ini, kalau tuan-tuan tengok
afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurim mir rabbih. Kat sini kan ulang balik tu. Betul. Binuri rabbiha. Orang yang dah biasa dengan cahaya Tuhan, bila dia tengok balik ini sebagai satu nikmat paling besar. Subhanallah. Ya. Tetapi bagi orang yang tak biasa dengan nur Allah SWT, macam kita lah Ustaz ya, kalau kita dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada orang letak lampu daripada telefon kan, kita akan silau kan. Betul. Kan? Jadi bagi orang-orang yang tak biasa dengan cahaya daripada Allah, dia akan rasa alamak, ini cahaya apa pula ni? Ya, apatah lagi bila wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada. Datang kitab amalan, datang nabi, syuhada ini satu orang syahid, tapi dua maksudnya ialah orang-orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka bersaksi. Cuba bayangkan Ustaz, kita punya buku amalan ya, dan Nabi Muhammad ada, Nabi Yusuf ada, Nabi Ibrahim ada, termasuklah mak ayah kita, mak mertua semua ada. Kata kamu Fazrul, kalau yang tak baik jadi begitu memang Allah Rabbi. Ya. Jadi wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi, wa wufiyat, dilengkapkan kullu nafsim ma amilat, apa yang diamalkan. Jadi ini Allah nak beritahu kepada kita nak pergi fast forward ke depan itu, kalau susah sangat nak bayangkan Ustaz ni, kadang-kadang kita tengok ayat Quran ni, dia kata alamak hari akhirat macam jauh sangat kan. Tengok zaman sekarang cukup kan. Kita buka je Facebook, sekali ada nama Fazrul, kata Fazrul buat dosa A, B, C, D kan. Tak ada orang nak tengok Malaysia Quran Time lah Ustaz. Tukar pentas dapur Ustaz. Tukar pentas dapur ya. Tapi pasal Allah izinkan lagi bagi ya Ustaz ya. Jadi kita mohon pada Allah, Ramadan yang akhir ini ya, di hujung-hujung ni kita terus mohon keampunan, kek-kek juga ya Ustaz ya, lemang-lemang okey, tapi kita mohon Allah ampunkan kita dan kita nak bersambung selepas ini ya, di mana kita nak tengok ini final lah apa istilahnya finale finale kita, hidup kita ini nanti adakah pergi mengikut Cik Kiah yang tak okey ataupun Cik Kiah yang okey ya, dua-dua sama, ada Cik Kiah ke Cik apa Cik Mutu ke apa ke, kita nak tengok macam mana. Kita kembali Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita berada pada finale. Kita berada di penghujung kepada surah Az-Zumar, di mana Allah mengumumkan siapakah yang berjaya, siapakah yang tidak berjaya bersama rombongan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang akan disampaikan, yang kita akan baca daripada ayat 71 ke hujung surah Az-Zumar, yang menceritakan kepada kita semua bagaimana menjadi hamba yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul khalis, bersih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama Ustaz ya, kita membaca. Kita pun di hujung Ramadan. Betul, ya, hujung Ramadan ni finalenya takwa, syukur dan juga mendapat rushd, petunjuk yang lurus. Betul, maka alhamdulillah kita nak melihat siapa yang tak berjaya dulu, yang tak berjaya, agar Allah jangan jadikan kita daripada kumpulan ini. Ayat 71 hingga 72. Okey Ustaz, sebelum saya baca dua ayat ni Ustaz, saya nak baca satu sahabat kita di Facebook Ustaz dan kata-kata beliau ni saya pun sangat-sangat setujulah, kita setuju Ustaz, dan ini saya pasti antara golongan-golongan pastilah orang yang berjaya. Siapa dia? Disebut dia sahabat kita Dunia Sementara Ustaz. Dunia Sementara. Dunia Sementara. Lagu siapa tu Kak? Lagu daripada Indonesia ni. Akhirat selama-lamanya. Kan, Allahu Akbar. Jadi apa kata Dunia Sementara? Kepada kru dan tim di sebalik tabir MQT. Memang Ustaz, kita nampak berdua orang tengok kat rumah macam ni, tetapi di hadapan kita ni ada sahabat-sahabat kita yang pegang kamera, kan, yang pegang kertas, yang kat dalam konti lagi. Apa doa dia? Moga Allah akan jadi syurga tertinggi dan mendapat kebahagiaan serta kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama bila terlibat dengan ini Ustaz ni, kadang-kadang letih ya. Dia punya tahajudnya itu dekat depan kamera. Allahu akbar. Kan, mencabar, tetapi rupa-rupanya Allah tidak akan sia-siakan pengorbanan semua. Jadi mohon kepada tuan-tuan yang berada di rumah, doakan ya tim ini terus istiqamah pada Ramadan sampai luar Ramadan. Bolehlah kita teruskan lagi. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dunia Sementara. Dunia Sementara ya, masya-Allah. Okey.
Kita nak sambung. Sekarang ni bacaan kita 71-72 di muka surat 466. 66. Tadi saya baca Jiharkah, Ustaz. Jiharkah. Yang ni saya nak cuba mungkin lagu yang agak tegas sikit lah. Mungkin lagu Ras ke? Ras. Cuba cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 71 hingga 72 ini Ustaz ya. Boleh. Bunyi tegas ya. Tegas. Isinya Allah bercerita tentang rombongan yang gagal. Allahu akbar. Ya. Lama-lama dia hidup, rupa-rupanya beramal, tapi rupa-rupanya Allah kata wasiqal ladzi nakafaru ya, diheret orang-orang kafir itu ila jahannam zumara ya, kepada jahanam itu rombongan demi rombongan. Maksudnya dia ada geng-geng dia tu, geng Firaun satu geng ya, geng siapa lagi, geng Qarun satu geng, geng Abu Lahab satu geng ya. Jadi dia masuk dia akan tengok iza ja'uha futihat abwabuha ya, sampai kepada jahanam itu futihat, dibukakan pintunya. Apa maksud dibukakan pintunya? Maksudnya selama ni dia tertutup. Dia memang tak ada. Dia kalau tak ada orang yang derhaka pada Allah, Allah nak beritahu kat sini sebenarnya tuan-tuan, Allah nak kita semua ke syurga, pintu itu memang tertutup. Tutup. Tapi pasal ada orang ketuk pintu, kan? Ada orang datang, nampak nak masuk ya. Okey, silakan. Buka. Wa qala lahum khazanatuha ya, maka para penjaga akan bertanya. Sebelum masuk tu siap kena tanya lagi. Kita mungkin tertanya-tanya, mengapa nak tanya kan? Sebenarnya bila katakan sebelum masuk kena torture lagi. Panjang ayat tu, alam yatikum rusulun minkum, tak datang ke rasul ataupun utusan-utusan, orang-orang yang membawa mesej risalah daripadaku, daripada minkum, daripada kamu, membacakan ayat-ayat daripada Tuhan. Salah satunya apa tuan-tuan? Quran. Ya, ataupun kalau tak Quran pun maksudnya kefahaman daripada Quran ini Allah pasti akan menghantar kepada Acong ke, Mutusami ke, Ahmad ke, ayat-ayat itu dibacakan. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha, ya, diberi peringatan tentang pertemuan ini ya, hari ini. Mereka jawab apa tuan-tuan? Ustaz ya, bala ya, tetapi maksudnya kalimat ataupun ketentuan azab ini benar-benar betul-betul haqqat, dah tak ada, dah patah balik apa sebagainya. Maka itulah yang berlaku kepada golongan orang-orang yang kafir. Dinyatakan ya pada ayat 72 itu kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya, itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Perkataannya mathwal mutakabbirin. Masya-Allah. Inilah tempat generasi demi generasi. Ada dua maksud Ustaz ya. Satu, dia akan jumpalah Pak-on tadi tu. Generasi demi generasi ya, anak Nabi Nuh ke apa sebagainya. Tapi yang keduanya ialah dia tinggal generasi demi generasi dalam neraka tersebut. Tak ada keluar-keluar dah. Ya, dia duduk kat situ, habis kulit sekali lagi ganti, habis.
itulah yang digelar, dia beritahu kepada orang yang siapa? Orang yang mutakabbirin, yang sombong sangat, sibuklah kan, saya sibuk ni kan, bisnes banyak ni kan, tak sempat saya nak sembahyang awal. Maka kita mohon Allah tak jadikan kita begitu, tetapi apa yang disebutkan kalau boleh finalis ya Ustaz ya, diumumkan siapakah pemenang yang berjaya menggondol ya Ustaz ya, pingat kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ayat 73 hingga 75. Mari Ustaz. Okey, 73 hingga akhir Ustaz ya? Hingga akhir. Masya-Allah. Ke ada lagi tu? Sampai akhirlah Ustaz ya, sampai 75. Maksudnya di muka surat 466 dan juga 467. Okey, jom. Yang ni nak baca taranum, nak cuba Ustaz, nak cuba nahawan ataupun kurdi nak cubalah. Ini maksudnya memberi anugerahnya. Happy ya. Okey. Cubalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 73 hingga 75 adalah pengumuman ya, finalis yang berjaya ya, finalis yang berjaya. Allah menyatakan wasiqa. Wasiqa ni maksud asalnya Ustaz daripada halau ya. Kalau binatang tu dihalau tu wasiqa. Digunakan perkataan yang sama, tetapi bagi orang yang kafir yang tidak beriman, yang sombong tadi tu, dihalau ke tempat yang tak baik. Tapi kalau macamlah Ustaz ya, katakanlah ada tiba-tiba ada mesej dalam WhatsApp kata Ustaz, kita nak anugerahkan satu perkara ni kan, kereta yang ada lambang kuda tu dekat depan Ustaz. Bukan tampal lambang kuda ya, bukan kalender kuda ni, kereta ada lambang kuda. Masya-Allah. Kalau Ustaz diberitahu begitu, Ustaz ada bila-bila masa datanglah ya. Memang ada masa terus ada masa terus ya. Terus kan. Maka inilah yang Allah cakap dalam ayat ini, apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Masya-Allah. Bila dihalau itu orang bertakwa itu pasal apa? Pasal dia selama ini dia kalau ada je Quran time ke solat ke, dia pergi cepat-cepat kan nak bertemu Allah. Jadi kali ini Allah gunakan istilah halau, tapi halaunya ini ke mana? Kalau tadi Ustaz, kalau bila-bila masa pergilah mesti kita pergi terus kan. Ini adalah offer daripada Allah, bukan kereta lambang kuda, malah sebenarnya hatta idza ja'uha, Allah beritahu dulu macam mana ya, bagaimana peristiwanya.
wa futihat. Ada kat situ tadi futihat. Yeah. Sini ada wa kat situ. Ya, apa maksud wa itu? Maksudnya dia datang ke syurga itu, pintu tu dah terbuka dah. Allahu akbar. Pintu dah ketuk-ketuk. Tak payah ketuk-ketuk. Ya, dia bukannya tertutup. Tengoklah kalau tengok okey layak, okey buka ataupun cek nama dia, cek nama ada ke tak ada. Tak ada. Siapa dah dibawa sahaja ke tempat itu, pintu tu dah terbuka, waqala lahum, ya. Penjaga khazanatuha kata apa? Pendek je. Salamun alaikum tibtum. Kalau neraka tadi tu kamu tak ada macam-macam, kamu dulu tak ada rasul ke, kamu kan kena torture lagi sebelum masuk, kan. Belum masuk lagi dah tertekan dah, kan. Stres. Tetapi yang ini tak boleh panjang-panjang lah Ustaz. Nak dapat kereta kunci tu bagi je lah, kan. Tak payah panjang-panjang. Tuan nama Tarmizi, boleh bawa kereta, ada lesen, tak payahlah tanya, kan, bagi je begitu. Ceritanya tentang bagaimana Allah menghargai, ya, penjaga syurga ini menghargai udkhuluha khalidin, kekal. Dan apakah sebutan? Kalau tadi orang yang masuk neraka dia jawab bala je, pendek je kan? Pendek je. Betul. Tapi di sini panjang. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Panjang tu Ustaz. Apa maksudnya? Ialah segala pujian bagi Allah, betullah janjimu ya Allah, dan kami ini dia telah mewariskan pada kami syurga, ya. Daripada mana warisnya? Siapa yang bagi? Sebenarnya dulu Nabi Adam di situ, ya. Tapi kat sini beza sikit, ya. Iaitu apa? Tinggal di sini haitsu nasya. Di mana pun kami nak pergi. Kalau dulu ada satu pohon tak boleh dekat, kan? Kali ni tak ada dah. Allahu akbar. Ustaz rasa nak pergi ke rumah saya, Ustaz nak ambil rumah saya, tak apa Ustaz, ambil lah, saya boleh ambil cari lain. Kan. Tapi kalau syaratnya ke syurga lah Ustaz, ya. Doalah Ustaz, ya. Tuan-tuan tolong doakanlah, ya. Kita dapat ke sini fa ni'ma ajrul amilin. Inilah nikmat sebaik-baik kepada orang yang beramal seperti tuan-tuan yang berada di rumah. Kalau rasa teka amal itu nak bangun malam itu penat Ustaz, ya. Bukan tak penat, ya. Tetapi ialah kalau dah dapat ini hilang penat Ustaz. Kan kalau tiba-tiba je Ustaz dapat kunci tu, kan. Nah Ustaz ambil kunci, kan. Dia bagi pendek je. Tu betul. Kan. Bawalah dengan baik, kan. Memang Ustaz hilang penat 30 hari 60 hari pun boleh Ustaz, ya. Itulah cerita baru di dunia kita dah dapat rasa itu, apatah lagi di akhirat. Wa taral malaikah. Kamu akan melihat malaikat di akhirat nanti, mereka mengelilingi arasy, bertasbih, bertahmid, dan di hujung sekali, ya, bila kita dah tengok semua perkara ini, sekali lagi kita mengucapkan apa? Tadi kita cakap alhamdulillah. Bila kita tengok, malaikat inilah yang bantu saya dulu, yang beri semangat pada saya pada Ramadan untuk terus bersama Al-Quran. Ada ketua malaikat yang menurunkan wahyu ini. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah nanti bila kita baca ayat ini, kita akan ingat balik dalam Fatihah kita, setiap kali ustaz baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita akan teringat, ya Allah, itulah perkara yang saya akan ucapkan di mana tuan-tuan, ketika kita bersama rombongan di syurga nanti. Kita doakan sama-sama apakah 3 perkara yang boleh kita ambil sebagai konklusi kita agar kita menjadi finalis yang berpusu-pusu, yang menjadi rombongan ke syurga. Mari kita tengok sama-sama 3 resolusi akhir kita daripada surah Az-Zumar. Baik, yang pertama, jangan jadi orang sombong. Sama-sama tuan-tuan, ya. Sama-sama, pasal kita nak masuk sama-sama ke syurga nanti. Jangan jadi orang sombong, ingatkan sesama sendiri, tak payahlah sombong, kan. Pasal nanti muka jadi hitam. Yang pertama. Yang kedua, mintalah pada Allah kerana Dia yang berkuasa, ya, sebagaimana ditunjukkan pada ayat 63 sebentar tadi. Allah ada kunci, mintalah, ya. Maqalid tadi Ustaz, ya. Kalau tuan-tuan boleh cari doa tersebut, ya. Nanti mungkin saya bagi doa ni Ustaz, baca sekali Ustaz, ya, dalam doa kita. Okey. Dan yang akhir sekali, biar kalau boleh kita bina ikhlas dan takwa agar tergolong dalam rombongan yang dimuliakan oleh para malaikat, sudah tentunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa ini, maqalid ini, kunci, ya, yang ditanya oleh Saidina Osman, saya serahkan pada Ustaz. Ustaz, kita doa. Daripada sini sampai sini tu, ya, sambil kita berdoa hari ini, moga-moga kunci
langit dan bumi ini terbuka luas, kita amalkan pada setiap hari tuan-tuan. InsyaAllah saya akan baca dalam bahasa Melayu Ustaz, terjemahan dia insyaAllah. Tapi sebelum saya bacakan doa, saya nak ambil kesempatan sini Ustaz. Inilah episod yang akhir buat saya Ustaz, sebelum Aidilfitri. Sebelum Aidilfitri. Jadi besok dan lusa Ustaz Tirmizi. Jadi saya nak mohon jutaan kemaafan kepada para penonton sekalian atas salah silap kekurangan saya sepanjang sebelum PKP dan sepanjang Ramadan sehinggalah ke hari ini. Mungkin ada tersalah kata, tersalah dengung ke, mat ke, soalan tajuk susah ke. Saya mohon jutaan maaf. Mudah-mudahan Allah SWT terima amalan kita dan selamat Aidilfitri lah. Mudah-mudahan Allah terima insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله tiada yang disembah melainkan-Mu ya Allah. Allah yang maha besar, maha suci-Mu ya Allah. Segala puji bagi Allah. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Tiada yang patut disembah melainkan-Mu ya Allah. Engkau yang awal, Engkau yang akhir, Engkau yang zahir, Engkau yang batin, yang menghidupkan dan yang mematikan. Engkaulah yang hidup tanpa mati, padamu segala kebaikan dan ia berkuasa atas segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, akhir Ramadan tahun yang lalu kami berdoa kepadamu agar dilanjutkan usia kami bertemu dengan Ramadan kali ini. Saat ini ya Allah, kami sekali lagi berada di akhir-akhir Ramadan ya Allah. Maka ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kami ya Allah. Dan kami dengan kerendahan hati kami ya Allah memohon kepadamu ya Allah agar dipertemukan lagi kami dengan Ramadan akan datang ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan mata kami mata yang suka membaca Al-Quran. Lidah kami lidah yang dijaga daripada menuturkan kalam-kalam yang sia-sia. Jadikan lidah kami lidah yang menuturkan kalam-Mu Al-Quran. Telinga kami hindarkan ya Allah daripada mendengar kata-kata yang buruk. Akan tetapi jangan jadikan telinga kami telinga yang jemu mendengar Al-Quran. Jadikan ia telinga yang tidak pernah jemu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Hati kami, hati yang senantiasa dibaluti Al-Quran, hati yang senantiasa rindu dengan Al-Quran, hati yang bercita-cita untuk memahami Al-Quran dan diberi kekuatan mengamalkannya. Ya Allah, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terima Ustaz ya doa kita sebentar tadi untuk kita terus menjadi golongan yang digelar sebagai zumara dalam bentuk orang yang bertakwa, hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panduan daripada surah Az-Zumar sebanyak 75 ayat ini moga-moga menguatkan lagi azam kita mengqurankan bangsa ini dan mengikhlaskan ummah Ustaz ya. Inilah kempen yang kita ingin laksanakan ya dengan wakaf untuk ummah. Daripada ummah, tuan-tuan, kita semua bersama bergabung agar misi untuk mengikhlaskan ummah ini menjadi realiti. Sudah pastinya ia perlukan kepada panduan Al-Quran dan inilah kempen wakaf ke pusat komuniti, balai polis, kepada balai bomba, sekolah-sekolah ya yang ada. Moga-moga tuan-tuan dapat
bersama, ambil kesempatan pada bulan Ramadan Ustaz ya. Ya, betul, Boleh nak tangguhkan pada Syawal, Oh, tapi jangan, kalau jangan tangguh, Ustaz, jangan tangguh kena ya. ambil, Ustaz, kena ambil Okey, kesempatan jadi ni, Ustaz. kena kuat pasal nanti kalau boleh macam Ya. tadilah Ustaz ya. Ya, Ustaz. Dapat saja Oh. Wasiqah. wasiqah ya. Itulah yang Allah beritahu kepada kita grand finalist Allah. di dalam kehidupan kita seharian. Ya. Dan sebelum kita Ya. berakhir, kita ada lagi Ustaz ya, Ya, Masya soalan Allah. kuis Kuis terakhir daripada terakhir. Ustaz. Wah, Ya, soalan terakhir bagi saya sebelum Aidilfitri ini. Dia bila akhir-akhir ni Ustaz, dia jadi sedih sikit Ustaz sedih, ya. Dia jadi Masya-Allah, sedih itulah sikit, saya ya. pun cuma satu saya sebut, kita bersahabat lama Ustaz. Ya. Sebelum Ramadan lagi kita bersahabat. Biar barangkali kita akan berpisah seketika, tetapi tuan-tuan jangan berpisah dengan sahabat kita yang abadi ini. BFF ni. BFF kita ni, jangan berpisah dengan sahabat ini. Kita telah kuatkan diri kita selama sebulan lebih Ustaz. 2 bulan, hampir 2 bulan Ustaz, dengan Al-Quran. So jangan tinggalkan dia. Dan soalan kita pada hari ini, saya perhatikan ada 2 kalimah yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan datangkan, iaitu berikan 2 contoh kalimah yang mengandungi hukum mad lazim kalimi muthaqqal. Ni ya. Mad lazim kalimi muthaqqal dalam ayat-ayat yang saya bacakan hari ini. Ada 2 kalimah Ustaz. 2 kalimah. Ada dia. Ya. Contoh mad lazim kalimah muthaqqal ni seperti kalimah ad-dha waladdallin. Itu clue dia dalam surah Al-Fatihah. Yang ada panjang-panjang tu ya. Ya, ada panjang-panjang, ada mad, ada sabdu tu. Okey. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Soalan bukan soalan terakhir ke? Itu soalan terakhir, Terakhir daripada untuk Ustaz. daripada saya sebelum raya. Sebelum raya. Tapi kena kumpulkanlah ya. Kumpul, Kumpulkan bersama dengan Ustaz Tirmizi nanti. Dan soalan tadabbur, mari kita perhatikan. Ya. Apakah kunci langit dan bumi? Pendek soalannya. Oh, itu je? Ya, itu je Ustaz. Masya Jadi bagi tuan-tuan yang sudah pun mendengar tadi, Ya, Ustaz. ya kena cari sikitlah ya. Ya, Ustaz. Ustaz dah baca tadi. Ya. Kalau dapat dituliskan, bukan untuk sekadar jawab kuis. Ya, betul, Yang Ustaz. menang tak menang tu Betul, satu, tapi betul, kita nakkan Ya. kunci langit dan bumi ni ada 10 manfaatnya Allah dalam Allah. hadis Nabi. Betul, Ustaz. Subhanallah ya. Saidina Osman siap bertanya. Saidina Osman tu dah kaya dah. Allahu Akbar. Ustaz ya. Maksudnya Allah kalau Rabbi. kita tak kaya, lagi kena cari kunci Allah tersebut. Akbar, betul. Ya. Untuk kita kaya di sini, apatah lagi kaya di akhirat, Ya, Ustaz. akhirat nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, kita selesai dengan membaca surah Az-Zumar ya, dan kita tadabbur sebahagian daripada ayatnya. Moga-moga mendapat manfaat. Tuan-tuan boleh mengulang balik sesi ini ya, pada malam ini pada jam 10 malam, betul, Ustaz. dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada surah baru. Masya-Allah. Surah baru, surah Hari apa ni, Ustaz? di akhir-akhir Ramadan ni Akhir baru kita nak berkenalan dengan surah Al-Bayyinah, ya? Bayyinah. Masya-Allah. Ya, surah pendek juz amma ya, tapi kita nak tengok selepas surah Al-Qadar itu kalau dapat Lailatul Qadar, kita dapat Bayyinah. Ya. Jadi mengapa namanya Bayyinah dan apakah yang special dalam surah tersebut? Nantikan bersama esok Ustaz Tirmizi akan bacakan bersama insya-Allah. Ustaz ke mana Ustaz kalau dah ini? Saya berkomunikasi atau bersahabat di FB. Di FB ya. Okey, jadi kalau siapa-siapa yang nak berkomunikasi nanti dengan Ustaz bolehlah ya boleh, di boleh, Facebook boleh. nanti. Pasti. Dan kita bertemu lagi insya-Allah pada hari esok. Malaysia Quran Time. Musaadah Musaadah COVID-19. COVID. Selamat.